عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati dalam Islam. Saudara fadilah Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Haji, Puan-puan Hajah, para alim ulama, muslimin muslimat, hadirin hadirat, akhwatal iman rahimani rahimallahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menemukan kita pada malam ini, malam yang kedua daripada bulan Rabiul Awal 1442 Hijrah. Kita dah masuk satu bulan yang mulia, bulan yang agung dalam sejarah Islam, bulan kelahiran dan bulan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam bulan Rabiul Awal ini mengingatkan kita semula kepada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, menanamkan rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam salah satu daripada hadisnya daripada Imam Bukhari radhiyallahu anhu, katanya la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang daripada kalangan kamu hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Nabi sebut dalam satu hadis sahih untuk ingatkan kepada kita tidak beriman seseorang daripada kamu itu sehinggalah aku ini lebih dicintai. Kita mencintai Nabi itu lebih daripada kita cinta kepada walidihi, ibu bapa kita, wa walidihi, anak-anak kita, dan wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya. Maka kehadiran setiap tahun bulan Rabiul Awal ini sebagai ingatkan kita yang manusia ini mudah lupa, untuk kita kembali menambahkan lagi kecintaan kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ada kita dengan memperbanyakkan selawat ke atas baginda, masuk satu hari ini satu, masuk dua, tuan-tuan, banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana antara tanda cinta seseorang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kepada baginda ialah dengan selalu menyebut nama orang yang dicintanya itu. Kalau kita rasa kita cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyakkanlah berselawat. Kan susah sangat pun, modal pun tak ada. Modal kita ialah rasa nak buat. Lidah kita berselawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah. Kalau nak ringkas lagi, selawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Itu selawat Jibril tu, bila kita dengar je nama Nabi sebut sallallahu ala Muhammad, selawat Jibril. Maka itu paling simple sekali, tuan-tuan.
Pokoknya kita ni nak ke tak nak, itu je kan. Jadi kalau kita rasa cinta kita pada Nabi, Allah akan bagikan kita satu nikmat anugerah. Kita mudah nak berselawat pada Nabi SAW. Baik, InsyaAllah pada malam ini kita sambung. Bukan malam ni bukan ceramah Rasulullah. Kita sambung perbincangan kita dalam kitab Usul Dakwah yang kita bincangkan pada pertemuan yang lepas, ialah tentang kesempurnaan Islam. Itu agama yang datang daripada Allah, dan apabila dia datang daripada Allah, dia adalah agama yang sempurna, tidak ada cacat dan celah. Yang cacat celahnya kita, kerana tidak menghayati dan memahami sunnah yang Nabi SAW bawa kepada kita. Yang lepas kita telah membicarakan tentang antara kesempurnaan kita, Islam itu menyempurnakan kita dalam hidup berkeluarga, dan Nabi SAW sebagai contoh ikutan yang terbaik dalam hidup kita untuk hidup kita berkeluarga. Sebab itu saya pesan dengan tuan-tuan yang lepas, anak-anak kita yang sudah pandai mengawan tu, pastikan kita tunjuk ajar dia cara berkeluarga yang betul. Jangan dia rasa seronok hidup sebagai orang bujang, seronok hidup dengan orang bujang, seronok dengan kehidupan hawa nafsu, akhirnya menyebabkan mereka ke lembah dosa dan maksiat. Maka kita lah kena pimpin anak-anak kita. Paling tidak pun basic fardu ain dan fardu kifayah mesti ada kepada anak lelaki kita yang nak menjadi suami. Anak-anak perempuan kita pun begitu, mesti ada basic sebagai fardu ain dan fardu kifayah pada dia. Paling tidak pun untuk mereka bawa ilmu itu dalam kancah bahtera rumah tangga. Pengalaman kita boleh share, sebab ilmu dalam kitab tak sama dengan pengalaman ayah mak yang dah 40 tahun rumah tangga. Tak sama. Tuan-tuan dan mati Allah Subhanahu Wa Taala, itu kesempurnaan. Kita sambung pada malam ini bagaimana Islam itu sempurna dari sudut sosial. Sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin. Kata pengarang kitab Syekh Abdul Qadir Zaidan rahimallahu taala, jelaslah kepada kita hukum Islam mempunyai nilai keadilan dan persamaan yang tinggi. Yang baru pada abad moden ini, prinsip keadilan dan persamaan ini mulai dicantumkan dalam undang-undang dasar setiap negara. Namun demikian, prinsip itu baru masuk dalam tahap penulisan, belum lagi diterap dengan semestinya dalam kehidupan. Sebagai contoh, ini nak gambarkan Islam itu sempurna dari sudut sosial dia, perhubungan antara manusia sama manusia. Kata pengarang kitab, di Amerika Syarikat, diskriminasi antara warga negara yang berkulit putih dan warga negara yang berkulit hitam tetap berlaku. Orang-orang yang berkulit putih lebih terhormat dan lebih mulia dari orang-orang yang berkulit hitam. Muka surat 60, muka surat 61. Kedua jenis kulit itu tidak mempunyai hak yang sama baik dari segi hak kemanusiaan maupun di muka hukum. Kalau bangsa Amerika yang sudah begitu maju dalam pelbagai bidang masih tetap menjalankan diskriminasi yang terang-terangan melanggar dan memperkosa hak-hak asasi manusia, sedang negara yang tidak mengambil suatu tindakan dua pun dalam mencegahnya, bahkan diskriminasi rasial ini diperlindungi oleh hukum yang berlaku di negara itu. Islam ni, hukum Islam ni tuan-tuan dan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala dah pandu kita hidup bermasyarakat, hidup bersosial ini dah pandu dah. Walaupun dalam kitab ni nyatakan, Syekh Abdul Qadir menyatakan bahawa di Amerika Syarikat, sebuah negara yang dilaung-laungkan sebagai pengamal demokrasi moden, Amerika, sampai hari ini masyarakat dia masih lagi berlaku diskriminasi antara kulit putih dan kulit hitam. Warna kulit masih berlaku.
sekarang ni kan. Yang terbaru yang lepas berlaku bulan berapa tuan-tuan? Bulan 5 lepas. Bulan 5 ke bulan 6 yang lepas, yang seorang warga kulit hitam yang didera oleh polis itu. Siapa? Gos siapa nama dia tu kan? Mati sebab ditekan leher dia dengan lutut. Sesak nafas, mati. Bagaimana kebangkitan orang kulit hitam di Amerika Syarikat membakar gedung-gedung, kedai-kedai dan semua kan. Sampai polis boleh buat apa-apa. Dia hanya boleh ambil tindakan kepada polis yang menzalimi yang meninggal, yang mati. Berlaku. Sebab apa? Itu semuanya masih lagi berlaku di Amerika Syarikat, yang mana orang-orang kulit putih ini lebih dihormati, lebih terhormat, lebih terpelihara dia punya hukum dia. Tengok kata Syekh Abdul Qadir Zaidan, di antara hukum yang berlaku di sebuah negara Amerika menerangkan kan, perkahwinan antara seorang yang berkulit putih dengan seorang yang berkulit hitam, perkahwinan itu dianggap tidak sah. Ini berlaku diskriminasi di Amerika. Semua tidak diwar-warkan kan? Tidak diwar-warkan. Syekh Abdul Qadir Zaidan pun hidup zaman kita. Dia meninggal 2009. Dia adalah ulama muasarah, ulama mutaakhirin, ulama yang hidup dengan kita kan? Ini dia tulis bagaimana di Amerika kalau berlaku perkahwinan kulit putih kulit hitam, perkahwinan itu terbatal. Ada undang-undang yang membatalkan. Tidak sahnya perkahwinan itu bukan kerana hilangnya kecakapan kedua belah pihak yang mengikat perjanjian, tetapi menurut undang-undang yang berlaku perkahwinan itu tidak sah oleh kerana kedua belah pihak yang mengikat perkahwinan itu berbeza warna kulitnya. Tu kan keadaan. Kita kat Malaysia ni alhamdulillah lah tuan-tuan. Tetapi hukum adat berlaku lah, masih berlaku ada kadang-kadang hari ni kan. Orang Said kena kahwin dengan Syarifah. Kalau yang Bugis kena kahwin dengan Bugis lah. Contoh begitu. Saya dulu ada kawan sekelas saya, perempuan cantik dia. Kalau tak mungkin saya pinang dia lah kot. Tapi oleh kerana dia Bugis, saya Melayu, bapak dia beri syarat kalau nak kahwin mesti orang Bugis juga. Memang tebal kebugisan ni. Minta maaf lah kalau ada orang Bugis ni. Itu zaman saya tu, masa saya sekolah menengah dulu kan. Tapi akhirnya yang sebaya dengan saya tu sampai umur lanjut usia juga baru kahwin kan. Itu pun setelah bapak dia dah tua dah tengok anak dia dah jadi Andalusia. Anak dara lanjut usia ni kita panggil Andalusia lah. Kita tak panggil Andartu ni anak dara tua. Tak sedap-sedap dengar. Kalau Andalusia tu mata kat Sepanyol dia rasanya. Andalusia, anak dara lanjut usia ni dah lanjut dah. Baru bapak dia benarkan dia berkahwin. Kahwin juga jodoh. Bukan dengan orang Bugis juga. Bukan dengan orang Bugis. Itu contoh begitulah. Kalau ada pun kat negara kita ni adat je. Sebenarnya tidak membezakan adat kita orang Islam ni dita'arafu Allah Ta'ala jadikan kita ini berqabail, berbilang-bilang kabilah-kabilah ini berwarna kulit adalah untuk mengenal antara satu sama lain. Yang paling mulia inda akramakum indallah bi'atqakum. Yang mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Itu saja. Tak ada beza kita ni. Sekufu, walaupun dalam munakahat ada istilah sekufu dan tak sekufu, sama ataupun tak sama kehidupan dia. Tetapi kalau dah Allah tentukan jodohnya, maka itulah yang terbaik untuknya. Tak berlaku kat negara kita, tapi berlaku dekat Amerika. Dan juga di antara hukum yang berlaku di Amerika menyatakan setiap orang yang mencetak, menyiarkan atau menyebarkan suatu ajakan kepada masyarakat agar menterapkan persamaan hak dalam perkahwinan antara orang berkulit putih dan berkulit hitam, dan atau menyeru kepada khalayak ramai semata mengusulkan untuk tujuan itu, maka perbuatan yang demikian dianggap suatu tindakan yang tidak patut pidana ni, yang tidak patut, yang dapat dijatuhi hukuman denda sebanyak-banyaknya $500 Amerika, ataupun hukuman penjara selama 8 bulan, atau dapat juga dikenakan kedua-duanya
hukuman di atas. Ni. Kalau ada orang yang menimbulkan untuk mengiktiraf perkahwinan orang kulit putih dan kulit hitam, sama ada mencetak, menyiarkan, menyebarkan dan sebagainya, kalau dapat, dia boleh jatuhi hukuman denda sebanyak boleh sampai kepada $500 mereka. Agak sikit. Ni tuan-tuan kan. Ni kita mungkin kita dah tahu. Tapi berlaku dekat mereka. Wallahu alam, zaman Donald Trump ni kalau dia ubah perlembagaan dia, tak tahulah kan. Tapi rasa tidak. Sebab negara Amerika ni pemimpin dia, belakang dia adalah Yahudi. Semua orang maklum dah. Pemimpin dia, belakang dia tu adalah Yahudi. Yahudi lah yang akan menentukan siapa yang akan mentadbir jadi presiden Amerika. Walaupun ada dalam kita baca-baca tu tuan-tuan kan, golongan gay, lesbian dan sebagainya, dia juga menjadi penentu kepada siapa yang menjadi presiden mereka. Nak menunjukkan kepada kita berapa ramainya golongan-golongan transgender ni di Amerika Syarikat sana kan, yang sehingga dia boleh menentukan presiden Amerika untuk menyokong ramai orang yang hidup songsang kan, lesbian, gay dan sebagainya ni songsang. Itu kat Malaysia ni kalau ada, kita sama-sama benteras. Sebab itu perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dapat maklumat ada kat Segamat ni hidup lesbian, gay kan, perempuan dengan perempuan, lelaki dengan lelaki, tuan-tuan, maka kena buat laporan. Jangan biarkan maksiat itu berleluasa. Kalau jatuh, Allah Ta'ala datangkan bala, semua sekali kena. Waliyazubillah. Kita kena jaga masyarakat kita sebab kita ada Islam. Maka dengan mati Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga kalau kita memperhatikan nasib rakyat atau bangsa yang masih merengkuk di bawah cengkaman penjajahan. Sesiapa yang kena jajah, begitu jugalah peraturan-peraturan zalim ini, perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peri kemanusiaan, yang bertentangan dengan agama ini kan, dia akan menjadi suatu benda yang sengaja merosakkan kehidupan sesebuah negara yang dijajah itu. Sebab itu Allah Ta'ala sebut pada kita tentang bagaimana sempurnanya Islam itu dari sudut hubungan sosial ini, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala kan. Allah Ta'ala dah turunkan Al-Quran, wa nazzalna 'alaikal kitab. Allah Ta'ala telah turunkan kepada kita ini Al-Quran tibyanan likulli syai'. Untuk apa? Untuk menjelaskan kepada kita ini tiap-tiap sesuatu. Wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Untuk tujuan apa? Untuk Allah Ta'ala turunkan Al-Quran itu untuk menjadi hidayah, petunjuk, serta membawa kepada kita ini rahmat dan berita-berita gembira. Itu Islam. Indahnya Islam kita ini, sempurnanya dalam Al-Quran tu. Tuan-tuan baca surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat ni surah yang mengajar kepada kita tentang hidup bermasyarakat kan? Hidup bermasyarakat, tak panjang surah Al-Hujurat. Sebab itu Al-Quran ni Allah Ta'ala turunkan untuk kita apa? Likulli syai', tibyanan likulli syai', untuk menjelaskan sesuatu. Dalam Al-Quran semua ada. Dan Al-Quran juga menghapuskan diskriminasi kan? Tidak ada beza antara warna kulit ini, melainkan adalah untuk apa? Adalah untuk kita ini saling kenal, mengenali antara satu sama lain, membina kehidupan dengan panduan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu besar maknanya dalam sejarah Islam apabila Nabi SAW mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Orang daripada Mekah dan orang daripada Madinah, Nabi persaudarakan. Dengan Islam itu kita semua diikat dengan Islam. Saya mana kenal tuan-tuan, kita mungkin tak ada hubungan darah pun antara kita. Tak ada hubungan darah, tak ada. Mungkin tak ada lah kan? Walaupun asal kita daripada Nabi Adam AS. Tetapi kita diikat dengan kalimah syahadah, la ilaha illallah. Kita mengiktikad Tuhan yang satu, sama. Rasul kita, Rasul Nabi SAW. Agama kita adalah Islam. Maka kita diikat dengan ikatan akidah itu. Maka kita hidup innamal mu'minuna ikhwah. Maka kita hidup dalam bersaudara. Itu indahnya kita hidup dalam keadaan dalam Islam ini. Maka tuan-tuan dimati Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga kan? Begitu juga kalau telah diyakinkan agama Islam itu diturunkan oleh Allah dan dari Allah kan? Tentu dia sempurna.
maka tentunya hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan mendapat penghormatan dan penghargaan dari setiap Muslim, sekalipun dia mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakatnya dan mempunyai pangkat kekuasaan. Dalam Islam ini, sosial kita ni, berhubungan kita, kalau kita tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, pangkat kekuasaan, kedudukan dalam masyarakat, kaya, miskin dan sebagainya, tidak dapat menghapuskan sifat kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak? Dan kita dalam Islam ini, Allah Ta'ala turunkan Islam pada kita. Kalau kita memahami nilai kehambaan kita kepada Allah, dia tidak dapat membezakan pangkat, kekuasaan, kedudukan, kan? Keturunan, apa sekalipun yang ada dalam kehidupan kita hari ini, kan? Kedudukan, pangkat, keturunan ke, pemimpin ke, rakyat biasa ke, dia tidak boleh menghapuskan sifat kehambaan kita kepada Allah. Tak boleh. Sebab itu kalau orang beriman kepada Allah, dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tahu dia tu hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hamba. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala bawa Nabi subhanallazi asra bi 'abdihi dalam surah Isra tu, kan. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Hamba, Allah sebut hamba. Sebab tu Nabi SAW dia memilih hamba. Nilai hamba itu. Sebab itu hamba itu menunjukkan pada kita ketundukan, kepatuhan, ketaatan kita kepada Allah. Mana kalau kita pergi mana-mana je sekalipun, kan, guru-guru saya pesan, mana pun sana kamu pergi, kan, kalau kamu rasa kamu hamba kepada Allah, dia tidak akan dapat menghapuskan darjat kamu, keturunan kamu, pangkat kamu, kedudukan kamu. Sebab sama. Dulu saya pernah cerita, ini kita datang kerja ni, kan, depan saya ni mungkin ada pesara-pesara, mungkin yang pegang jawatan tinggi sebelum ni, pengarah-pengarah, ketua-ketua jabatan, kan. Mungkin ada datuk, mungkin ada Tan Sri kalau sekarang tempat saya selama sana. Wah, datuk sesepah datuk ni, tak tahu daripada mana dia dapat, wallahualam. Tapi datuk, Tan Sri, kan, Datuk Sri pun ada, yang sedang memegang jawatan pun ada, ketua-ketua jabatan pun ada, kan. Kita nak tengok orang Melayu kita ni kaya-kaya raya, rumah juta-juta ni semua, kan, kita jumpa. Tapi kedudukan itu, kalau mereka mengenali diri dia sebagai hamba kepada Allah, kan, maka dia akan masuk ke masjid, dia sujud, dia rokok pada Allah, sama macam orang lain rokok sujud juga, tak ada beza. Bahkan esok bila kita mati, lubang yang akan masuk pada kita pun sama juga saiz dia, cuma panjang pendek je lah, dalam dia sama. Itulah rumah kita yang kekal. Walaupun kita terpaksa meninggalkan rumah yang besar, itu dunia nama dia. Dunia ini suatu yang akan kita tinggalkan. Akhirat satu benda yang akan kita bawa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Islam mengajar kepada kita untuk hidup sosial ini secara baik, kan, sempurna hidup bermasyarakat ini, bahawa kita mengenal diri kita sebagai hamba. Tidak menghapuskan daripada kewajipan mematuhi. Kalau ada hukum-hukum yang hari ini, tuan-tuan, diskriminasi kita ni dalam negara kita juga berlaku. Kalau dia orang berjawatan, dia orang berpangkat, kalau dibicarakan ada diskriminasi dia, kan, ada. Dia beza dengan orang yang mencuri RM2 boleh jatuh hukuman, kan. Orang yang merompak berjuta-juta dia hidup bebas. Ini berlaku diskriminasi. Kerana apa? Kerana kita tidak meletakkan hukuman Allah itu sebagai nilai hamba kita kena tuntut patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu masalah kita hari ini. Kalau dia jadi Perdana Menteri, contoh, ni bukan Perdana Menteri Malaysia ni, tuan-tuan, Perdana Menteri Papua Nugini ke mana tak tahulah, kan. Kalau dia jadi Perdana Menteri, dia rasa dia tu hamba pada Allah, maka segala titah perintah Allah dia kena junjung. Macam mana dia menjunjung titah perintah yang Duli Yang Maha Mulia, yang di-Pertuan Agong, kan. Macam tu. Ini orang sebut-sebut nak dapat jawatan PM ni, tuan-tuan, ya. Tak tahu nama penuh tu apa, saya sebut PM je. Kita tahu nama penuh dia, kan. Orang sebut nama PM, bakal PM ke apa semua, kan, PM tepi ke apa semua. Kalau dia menyedari diri dia tu hamba kepada Allah,
bahawa dia terpaksa menjunjung titah perintah Allah, nescaya tidak akan ada orang yang nak berebut dia jadi Perdana Menteri. Nah, sebab apa? Sebab beratnya nak tanggung junjung titah perintah Allah tu. Berat. Lebih berat lagi nak junjung titah perintah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Tuhan Agung. Tapi kita kadang-kadang titah manusia bukan main lagi kita jaga. Start biasa kita ni orang kampung ni tuan-tuan. Saya tegur orang yang kerja kerajaan macam saya ni. Bila kita ada bos atas, bila bos bagi arahan, bila bos apa, kita punya patuh taat pada bos kita ni. Ya Allah Akbar. Lepas tu 7 tahun tanya, bos dapat berapa SKT saya? Itu wa anfusana wa anfusini. Berlaku. Dalam masa dia boleh taat junjung apa ketua dia cakap, kan, sepanjang dia tinggal. Kewajipan-kewajipan agama dia tinggal. Seolah-olah dia merasakan bahawa ketua dia lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita kena tanam dalam jiwa kehambaan kita. Saya cakap ni, kalau saya tak betul, tuan-tuan tegur saya, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab kita nak mewujudkan kehambaan, nilai hamba kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu waktu malam kalau kita beristighfar, mohon keampunan Allah, kita mesti istighfar setiap hari. Sebab kita ni pendosa, mesti istighfar setiap hari. Tapi istighfar kita itu sebagai lambang kita hamba kepada Allah yang menciptakan kita. Bagaimana rasa istighfar kita itu? Cukup Astaghfirullahalazim, cukup tu. Tak perlu panjang-panjang pun tak apa. Tetapi kita memahami, menghayati bahawa ya Allah, ampunkan dosa aku. Aku ni hamba ya Allah. Kalau Engkau tak ampunkan dosa aku, siapa lagi nak ampunkan dosa aku? Siapa lagi? Sedangkan kita pendosa. Bangun pagi celik mata ni dah melakukan dosa. Maka kita kena minta ampun dengan Allah. Cukup Astaghfirullahalazim. Tetapi dia membekas dalam hati kita ini. Membekas dalam hati kita ini, tuan-tuan. Ni tadi ada kes lagi, kelahiran anak luar nikah. Budak 20 tahun, orang segamat, belajar dekat politeknik. Tak boleh sebut dah kat mana segamat tu, kat politeknik mana. Tapi hari ni dia buat pengakuan dengan saya. Kata dia, sejak saya masuk dalam politeknik itu 2018, kami memang mengamalkan hidup sosial bercampur gaul lelaki perempuan. Bermakna kalau ada di kalangan budak-budak politeknik itu yang tak berkapal, tahu kapal? Ji, tahu kan? Zaman tadi dah ada kapal belum? Berkapal. Kalau ada yang hidup tak berkapal, dia kuno. Apalah kau ni kan, kita orang semua ada pakwa, ada makwa, kau hidup ni kuno lah. Kan tuan-tuan. Tu dia tadi ngaku dengan saya macam tu. Akhirnya selepas 3 tahun itu kan, bercampur gaul kan, maka lakulah zina. Laku zina. Dan dia kata bukan dia seorang yang terjebak dengan zina. Ramai kawan-kawan dia macam tu. Cuma kata dia Allah nak uji dia mengandung, lahirkan anak dekat hospital Seramat. Yang lain tu mungkin pandai kot kan. Tak macam mana pandai, wallahu alam lah. Tapi berlaku zina. Tuan-tuan, yang tak melahirkan anak, yang melahirkan anak zina ni kat Seramat seminggu 2 orang paling tidak. Seminggu 2 orang lahir. Minggu lepas 2 orang. Minggu ni ayah had dia dah ada seorang. Tunggu sampai Khamis. Confirm ada lagi kan, waiting list. Dan masuk je nama sampai ke meja saya. Tu kat Seramat. Yang saya sebut dalam Malaysia ini kan, setiap tahun tidak kurang daripada 50,000 yang mendaftar dengan Jabatan Pendaftaran Negara anak zina. Itu yang lahir. Yang berzina, bayangkan. Saya kuatkan suara zina ni biar kita rasa gerun dalam masyarakat kita. Yang berzina, yang tak lahirkan anak zina tu lagi berganda-ganda lagi, tuan-tuan. Itu kan keadaannya. Kalau dulu dalam penagih dadah, kalau seorang dapat tangkap penagih dadah, ada 4 orang lagi belakang dia. Sekarang ni
COVID sekarang ni, tadi kenyataan daripada Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, kan, hari ini anggaran kebolehjangkitan COVID itu seorang 2.2, maknanya seorang boleh pergi 2 lebih sikit lah, kebolehjangkitan hari ni masih lagi terkawal. Dia kata masih terkawal. Kalau ikutkan masa bulan Mac yang lepas, seorang boleh pergi 3.5 kebolehjangkitan tu. Hari ni 800 berapa? 891. 891. Ada kes luar, kes tempatan 886 tak salah saya. Lebih kurang gitulah. Walaupun dia angkat angka ke 800 tinggi tu tuan-tuan Allah, tapi kebolehjangkitan itu seorang, bila seorang dapat positif, belakang dia itu yang boleh menjangkit 2.2 lah. Kalau bulan Mac dulu 3.5, maknanya lebih besar kebarangkalian untuk menjangkit itu. Kalau sampai kepada 4 sampai kepada 5, dia punya RO tu itu sudah dah bahaya lah. Sebab tu dia ada statistik, dia punya graf dalam Kementerian Kesihatan. Hari ni walaupun Segamat tak adalah seteruk mana, kan? Tapi hari ni kafe Hospital Segamat tutup 1 hari. Sebab semalam ada orang yang disyaki datang makan kat situ. Hari ni tutup satu hari. Kita kena jagalah. Saya nasihatkan ni, bukan saya orang kerja kat hospital, tak. Tapi kita sebagai organisasi masyarakat, kita kena ingat sesama kita, tuan-tuan, dalam COVID ini yang kita tak nampak dan dia boleh berpanjangan masa dia. Kita kena jaga, yang penting sekali jaga kesihatan. Tangan kita memang kena selalu cuci. Kalau kita bersalam, bagi saya bersalam tidak ada masalah, selagi mana yang bersalam itu dengan kita bersalam sama bersalam ni kan, orang yang sihat tu badan, tidak ada simptom-simptom sesama, batuk, panjangan, sakit tekak ke, pening-pening ke dan sebagainya, tak ada simptom. Kalau kita bersalam, okey. Tapi paling penting kita basuh tangan. Sanitizer tu ada, basuh tangan. Cuma kalau kita ni jenis orang yang lupa-lupa, kan, dah bersalam tu relax, isap makan lagi yang semua, kan, pegang orang lain semua, lebih baik kita jangan bersentuhan. Itu yang dinasihatkan oleh Kementerian Kerajaan. Lebih baik jangan bersentuhan. Kita dah ada ni, jagalah SOP yang ada. Sama ada tuan-tuan setuju tak setuju semayang di jarak itu lain cerita. Itu lain cerita. Tapi kepatuhan kita kepada kerajaan, kalau kerajaan merintahkan pada kita benda yang diredai oleh Allah, Allah bagi pahala kepada kita. Saya pernah sebut lepas tu, sebab banyak sangat persoalan-persoalan ni, apalah kerajaan. Saya kata selagi mana kerajaan menetapkan suatu peraturan, walaupun peraturan itu kita tak suka, tetapi pada pandangan hemat dia dan pendapat-pendapat ulama yang ada pada ketika itu mengatakan bahawa peraturan itu sangat sesuai dilaksanakan, kita patuh. Dan kita patuh itu dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita mentaati pemerintah, yang pemerintah buat satu peraturan untuk kebaikan kita. Lainlah kalau dia buat peraturan yang memudaratkan kita, yang berbentuk maksiat, membentuk mungkar, itu tidak wajib kita taat. La ta'ata li makhluqin bi maksiatin khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk yang maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau contoh begitu. Ini tuan-tuan dimati Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi budak tadi bila dia buat macam itu, dia kata Allahu Akbar. Macam mana nak selamatkan kawan-kawan kamu yang lain, anak-anak gadis kita, kan? Itu yang mengandung, tuan-tuan. Yang tak mengandung tu balik rumah relax, dia adil pakai tudung dengan mak bapak, kan, bagus, tapi dah rosak. Yang tak lahirkan anak ramai, yang lahirkan anak tu ramai, yang berzina lagi ramai. Sebab itu kalau seorang berzina, belakang dia mungkin ada 3 orang yang telah berzina. Itu nisbah 1-3. Penyakit dadah tadi 1-4. Ini kena hati-hati. Sebab apa? Saya kata nak tak kena sebat 100 kali sebatan. Saya tanya gitu. Itu soalan lazim lah. Akan saya tanya. Sebab apa? Saya nak memberitahu pada dia itu hukum Allah yang ada dalam Quran.
Itu hukum Allah yang ada dalam Quran. Kalau kamu rasa sebab itu sakit bagi kamu, itu nak menunjukkan betapa hina dan kejinya perbuatan kamu. Yang Allah nak jaga kita. Peraturan Allah untuk apa? Untuk jaga kita. Sebab tu Islam tu sangat sempurna. Bila kata Islam itu kita jaga rasa nilai kehambaan, maka apa pun hukum tak ada masalah. Jalanlah hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita menjiwai diri kita adalah hamba kepada Allah dan Tuhan yang menetapkan hukum dan peraturan-peraturan. Sebab itu hukum-hukum manusia tidak akan kekal. Amerika Syarikat, dia dah buat peraturan pada tahun berapa tuan-tuan dan puan-puan? Dia buat peraturan pada tahun 1933. Amerika Syarikat. Dia buat peraturan tentang orang yang mabuk, jangan minum arak. Amerika Syarikat dah buat dah hukuman tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan? Dia dah buat hukuman itu dah pada tahun 1933. Minuman keras. Malaysia ni baru semalam ke tadi Menteri Pengangkutan kita mengumumkan hukuman yang akan lebih berat sebab yang Tuan Agong baru tanda tangani hukuman yang berat. Kan? Kalau kali pertama dia boleh penjara 10 hingga 15 tahun. Kesalahan kali pertama, memandu dalam keadaan mabuk. Ini yang berlaku yang lepas dah perempuan yang mabuk yang dipengaruhi dengan dadah itu, yang mati seorang tentera tu, tuan-tuan, dia terlepas dari hukum tu. Tapi kena juga penjara. Apa bulan? Penjara 7 tahun ke, gitu lebih kurang. Yang denda 11,000. Kan? Sebelah mata dia boleh bayar. Betul. Tapi diberatkan lagi. Penjara 10 hingga 15 tahun. Denda boleh pergi 50 hingga 100,000 denda. Kalau kali kedua, kesalahan kali kedua boleh pergi pada 100,000 hingga 150,000. Penjara 15 hingga 20 tahun. Dia boleh tambah. Ini baru hukum manusia saja. Baru hukum manusia. Minum arak, Amerika Syarikat, saya cerita sikit tuan-tuan. Yang masuk insya-Allah. Panggilan yang dah. Masuk insya-Allah. Dah. Kita azan dulu Pak Bilal. Nanti saya sambung sikit nak habiskan ni. Cerita tentang Amerika buat peraturan dadah ni. السيدة وقتامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الصلاة والفضل والشرف واليد
innaka la tuliful mi'ad. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang mati Allah SWT, sambung sikit. Di Amerika dia telah buat peraturan untuk yang minum arak ni pada tahun 1933 lagi. Kita belum lahir lagi pun. Dia terpaksa menghabiskan, tuan-tuan mata Allah Ta'ala, lebih daripada 60 juta USD dollar untuk kempen. Dia dalam mencetak tidak kurang daripada 900 juta halaman-halaman bercetak di Amerika untuk kempen tentang bagaimana bahayanya minum arak. Dan juga peraturan-peraturan yang lain itu yang bersangkutan dengan minum arak ni kan, lebih 10 juta dolar habis kan. Bermaknanya dia buat kempen ni, dia luluskan bajet dia memang juta-juta lah, 60 juta, 10 juta US dollar ni kan, bukan benda yang sikit dia buat pada awal 1933. Tetapi akhirnya dia gagal. Dia tak boleh nak mendisiplinkan rakyat dia daripada tidak minum arak. Akhirnya kan, walaupun dia tangkap, walaupun ditahan, walaupun didenda kan, melibatkan miliar dolar Amerika dia dapat balik, tetapi dia tetap tidak mampu untuk menegah dan menahan rakyat dia daripada kemabukan. Akhirnya kerajaan mereka menarik balik undang-undang tersebut. Kan, bagi kebebasan balik kepada rakyat dia minum arak. Tak boleh selesai. Sebab apa? Ni nak membuktikan kepada kita, Syekh Abdul Qadir Zaidan kata apa? Nak membuktikan kepada kita tentang peraturan manusia dia akan gagal kalaulah tidak kerana peraturan manusia itu diiringkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam hukum Allah, nak nampakkan sempurna hukum Allah Subhanahu Wa Taala, dalam bab zina dia tadi kan, Allah Taala sebut pada kita, la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu menghampiri zina. Nampak tak tuan-tuan? Islam ini bagi kita orang beriman, Allah dah bagi dah cegah tu, la taqrabuz zina, jangan kamu menghampiri zina. Hampir pada zina pun tak boleh, apatah lagi berzina. Hampir ini macam-macam, mandang, melihat, berkenalan, berjumpa kan, bersurat, berwhatsapp, berinstagram, WeChat dan sebagainya. Semua alat-alat komunikasi yang ada pada hari ini, semua sekali itu menjuruskan kita kepada zina. Sebab itu Allah tegak, la taqrabuz zina. Bagi orang beriman, ya kata Allah, la taqrabuz zina, dia akan jauhkan dia. Walaupun kadang-kadang dia terjebak juga. Zaman sekarang ni orang terjebak, tapi kita akan kembali balik ke dalam sana benda. Ya Allah, ampunkan dosa aku tahu itu salah. Berapa ramai anak-anak kita remaja hari ini yang memahami la taqrabuz zina tu. Ya, berapa ramai. Satu. Yang kedua, Allah Taala sebut, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Fajtanibuh tu Allah Ta'ala sebut fajtanibuh, maka jauhilah kamu. Jauhi apa? Jauh kamu daripada minum keras. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Jauhkan kamu daripada minum keras, judi, berhala, bertandung nasib kan. Semua sekali perkara-perkara keji dan pekerjaan-pekerjaan daripada pekerjaan syaitan. Tu dekat bandar tu, dekat rumah saya tu kan, jalan kat pasar tu kan ada spot toto tu. Mana yang pakai topi keleda tu confirm Melayu. Saya perhati dia tengok kan. Cuma oleh kerana dia pakai, sekarang ni semua pakai niqab, pakai emas kan, tutup, tak nampak lah muka dia kan. Tapi dia tak nak buka topi keleda dia tu, tak nak buka kan. Tu tuan-tuan, ramai lagi orang kita berjudi. Cuba tanya ni giling kita ni, Mai, tak banyak ustaz, RM1 je. RM1 je kata dia kan. Bukan masalah RM1 ke RM1,000 ke RM100 juta kan. Judi haram, tu saja. Judi haram.
Maka Islam apabila Allah Ta'ala perintahkan sesungguhnya minuman keras, judi, berhala, bertenung nasib ni tuan-tuan, bertenung nasib ni pergi jumpa bomo, pergi bawa lesung batu yang tembus tu, bawa duit-duit lama, semua nak kaya cepat ni kan, bertenung nasib dan sebagainya, situ semua pekerjaan-pekerjaan keji, rijsum min amali syaitan, dan amalan-amalan syaitan. Maka Allah Ta'ala perintah fajtanibuh kan, maka jauhilah. Tengok sahabat-sahabat apabila turun je ayat tentang pengharaman arak, semua tolak tempayan yang berisi arak, sehingga seolah-olah rumah-rumah perkampungan-perkampungan Islam itu banjir pada ketika itu, hujan turun seolah-olah banjir. Sebab semua sahabat-sahabat turun ni ayat ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir, arak-arak ini semua perbuatan keji, semua tumpahkan, pecahkan tempayan-tempayan. Tak ada tangguh. Bila turun ayat tutup aurat kan, wanita-wanita Arab semua terik langsing-langsing ni semua turun langsing tutup aurat, sebab sahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada seruan yang lebih besar melainkan seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hari ni jauh beza iman kita dengan mereka. Kita hari ni larang, nanti dulu tempoh percubaan kan, tempoh percubaan, kita ada tempoh percubaan. Hatta nak berhenti merokok tu pun kan, seminggu satu kotak, lepas tu setengah kotak, itu sikit kan. Lalat seminggu satu hari 4 kotak habis. Tak boleh juga, walaupun bertempoh. Dia boleh buat dengan iman kita kepada Allah. Macam para sahabat, ayat-ayat ni menunjukkan kepada kita, bila orang tu beriman kepada Allah, dia merasa dia hamba, dan Allah yang menetapkan kehidupan dia, tidak ada lain lagi perintah melainkan perintah Allah. Macam solat, azan je solat, tak ada lain dah. Tapi kita masyarakat kita, azan lah Pak Bilal sampai keluar nak tekak. Kalau dia tengah makan, relax dia makan. Kedai-kedai makan penuh, relax dia tak kisah dengan azan tu. Padahal itu suruhan Pak Bilal. Walaupun suruhan Pak Bilal, tapi itu suruhan Allah untuk hayya ala solat, bagi semayang. Datang-datang, alamak kuliah tak habis lagi kata dia. Hayya alal falah, mari menuju kejayaan. Itu suruhan Allah. Berapa ramai di kalangan kita yang ada jiwa kehambaan. Bila azan, dia kata stop, musyarat stop kan. Kalau sedang memandu, stop, kita tinggal dulu masjid untuk solat. Tak ramai hari ni macam tu, sebab dalam jiwa dia tidak ada jiwa kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau ada jiwa kehambaan ini, buatlah apa peraturan sekalipun, bila laksana hukum Allah, pasti dia akan menyelamatkan kita daripada azab seksa api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang kita bincangkan pada malam ini, tentang kesempurnaan dari sudut sosial, perhubungan antara sesama manusia. Apabila ada hukum-hukum Allah, kita rasa diri kita hamba ini, maka segala ketetapan Allah SWT kita akan hormati. Kalau kita rasa kita hamba, tak adalah masyarakat kita ni hasad dengki, iri hati kan, dendam, sihir kan, santau, tak ada. Sebab apa? Sebab masing-masing semua rasa dia hamba. Ada perintah Allah yang dia kena taat, tapi tak, oleh kerana tak ada jiwa hamba itu, dia akan buat apa saja menyebabkan hubungan sosial manusia jadi tak baik. Yang bergaduh kan, tu yang kat Perak semalam, yang bergaduh, yang tumbuk orang perempuan, orang Melayu sama orang Melayu, sampai pengsan hamba Allah tu. Sebab apa? Sebab politik, tak puas hati, tumbuk gaduh. Tapi kalau dia rasa jiwa dia hamba, dia pandang orang tu dengan kasih sayang, orang tu pandang dengan kasih sayang. Macam saya pandang tuan-tuan dengan kasih sayang, tuan-tuan pandang saya dengan kasih sayang, kan hidup kita harmoni, cantik hidup kita. Salah tegur, yang tak betul kita tegur, yang terima teguran, terima kasih kerana tegur saya, settle kan, selesai. Ini masalah kita sama-sama, insya-Allah tuan-tuan yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan sambung lagi tentang sifat-sifat kesempurnaan Islam ini pada pertemuan akan datang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdinas siratal mustaqim. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta